Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak sekalian? Kita bertemu dalam Al-Quran awal pada 22 Ramadan 1444 Hijriah untuk sama-sama kita mendengar dan memahami surah Al-Insan yang akan dipimpin oleh Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Abdul Muiz, insyaAllah. Alhamdulillah, kita telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita doakan semoga anak-anak yang berada di dalam surau Al-Razi ini maupun di bilik darjah dan bilik khas pada hari ini terus istiqamah dengan majlis ilmu. Oleh itu, mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim rabbi zidni ilma. Ayo sama-sama kita dengarkan bacaan surah yang ke-74, iaitu surah Al-Insan yang mengandungi 31 ayat yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain bin Sulaimi, manakala kupasannya akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Muiz bin Abdul Talib. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Diberi nama surah Al-Insan sebabnya mula-mula sekali sebagaimana yang kita dengar tadi, Allah sebut mula-mula apa dia? Hal ada alal insan ila akhir ayat. Maksudnya bersempena dengan Allah menyebut berkaitan dengan tentang insan. Insan dia di asbab suasana hati itu. Kemungkinan sebab itulah kita akan mendapat rasul. Kita tak tahu sebab tu kita. Sebab tu Allah, sebenarnya Allah jadikan semua ini bukan nak sebab nak burukkan kita, tidak. Sebabnya kita sentiasa ni kubur dalam kehidupan mereka ini, orang-orang yang masuk syurga ini dia dah berjaga-jaga dekat dunia ni. Nah, mesti yakin niat ni puasa kerana Allah Ta'ala nak dapat pahala ni. Satu tahap yang lebih tinggi lagi adalah dengan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka dan buah-buahnya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Ayat yang ke-15. Dan selain itu diedarkan fiddatin wasaqahum rabbuhum, anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaannya muda.
yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak mereka itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang berterang-terang. Nak cerita yang tak ada matahari dan apatah lagi kita nak masai panasnya matahari. Kemudian tak sejuk, sangat selesa dengan aku sulit orang biasa, aku ragu orang biasa. Tapi orang yang tak hati pasti dia takkan biasa. Hati-hati, sebab tu kita nak jaga hati. Jadi kunci untuk lembutkan hati salah satunya sentiasa terdekat kepada Allah SWT. Terusnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجل إن هؤلاء يحبون العاجلة sebut dalam surah Al-Insan ni betapa merasai nikmatnya. Tadi dah bersantai-santai atas kami dengan keadaan yang terima dan diridai dan serta disukai oleh Allah. Contoh, semua amalan yang baik kita buat. Solat contoh, Allah suka? Allah suka tak kita solat? Kita buat suka. Pasti ke kita Allah redha dengan solat kita? Kita pasti tak? Kita belum pasti. Wa mangka tu ada dekat kita tak? Kamu tak payah. Apa yang dihafalkan kepada kita ahli syurga nanti dengan sebab sabar mereka ini, sabar mereka ikut taat perintah Allah ni, sampai pada datang Quran hawa pula, tersengguk-sengguk, tahan-tahan selip mata. Sebab apa mereka dibalas dengan ganjaran? Sebab sabar. Ini Allah sebut ulang lagi, fasbir, sabarlah dengan undang-undang dan peraturan yang Allah tetapkan. Sabar. Sebab dunia ni, dunia apa dia? Dunia sementara. Memang dunia sementara. Dunia pun di dunia dulu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-23, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Ayat yang ke-24, oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhan, memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar. Ayat yang ke-25, dan sebutlah dengan lidah ataupun dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang, pada waktu pagi dan waktu petang. Tapi tak sama juga saudara dunia dengan saudara di akhirat, tak sama. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah merasai kenikmatan tersebut. Cuma Allah nak beri gambaran. Kan saudara ni pakai yang mahal. Mahal tak? Tahu ke? Tak tahu sebenarnya. Mana tahu? Mahal? Mahal. Kalau kasih ustaz yang murah? Murah. Mahal. Sebab apa saudara ni dibuat dengan tak mudah semudah itu untuk sabar tau. Sabar ni kita melalui satu kesusahan dan kepahitan baru kita boleh sabar. Seolah sabar ini kita nak dapat sabar adalah kita perlu melalui kepahitan, kesusahan, ujian, barulah dapat sabar. Kalau kita sebut okey kita kena sabar, macam mana sabar? Sabar. Orang marah kita sabar, betul. Memadai kan dengan perkataan sundusin khudrun sa'yukum mashkura inna. Nanti membangun juga foto kali. Belum tu bila tu kan? Kan? Betul-betul macam nampak banyak kan? Macam tu layan. Maksudnya anytime dia boleh melayan ahli syurga. Anak kucing tu buang najis depan rumah dia dengan bau tak tahan dengan kuatnya. Agak-agak kalau hati bersih, dia nak kuat tak benda anak pada anak kucing tu? Tak ada semua buangnya pun dia geraunya kucing kecil besar dia. Semua buangnya itu. Itu orang hati yang bersih. Tapi kalau hati gelap, sebab itulah berlaku kepasadan di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab hati sudah gelap. Amal ini disiksa dah selama-lamanya. Kesian kan? Sebab itulah Ustaz
anjurkan kepada kadang Ustaz ada rakan-rakan rakan-rakan yang Islam. Tahu ada rakan-rakan yang bukan Islam. Sebaik-baiknya marilah kita tunjuk perangai kita yang bagus supaya mereka boleh berminat dengan Islam. Orang tak nak masuk Islam sebab tengok perangai orang Islam. Sampai mendoakan supaya ringankan kesakitan sakaratul. Sebab apa? Dalam syurga tak ada benda-benda yang najis. Seterusnya. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم نعيما وملكا كبيرا. Ayat yang ke-11, dengan sebab mereka menjaga diri daripada kesalahan, maka Allah selamatkan mereka dari kesesatan hari yang demikian keadaannya, serta memberi di dalam syurga. Baik. Dan kemudian buat juga, dan orang lain pun buat juga, kecuali hanya Nabi sahaja. Sebab apa? Nabi adalah maksum. Maksudnya apa? Itu sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini kita dapatlah gambaran kasar. Mudah-mudahan kita dapat jelas. Tak cukup kali itu, Allah hantar lagi nak bagi supaya kita lebih jelas macam mana. Allah hantar siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Seronok kat dunia ni anak apa yang kita dah dapat, sebenarnya lebih seronok lagi di dalam syurga. Sebabnya nikmat yang tidak terputus-putus. Kita rasa seronoknya, lagi seronok, tak pernah bosan. Kalau kat dunia ni berbosan. Bosan kan? Kita rasa, tak apalah, nak ni, mak kita. بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا pernah datang kepada manusia suatu masa yang pada ketika itu belum dikenali, belum ada yang kenal pun. Maksudnya Allah cipta kita ni, lepas cipta orang yang berbuat kebajikan akan minum daripada gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Itu ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. lancarkannya dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-7, mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ayat yang ke-8, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawar. 5 ayat awal daripada surah Al-Insan. Jadi Ustaz akan baca. Ana nak menceritakan tentang kejadian manusia. Macam mana manusia kita ni terbentuk, daripada tak ada apa-apa kemudian ada apa, lepas ada apa tak ada apa pula. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya perut hidup kemudian dimatikan semua. Semua ini adalah perancangan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sia-sia. Dan yang jelas sekali yang kita nak ambil, terutamanya dosa besar. Terutamanya dosa besar. Dosa kecil cuma tak ada lepas. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan doa agar Allah pimpin hidup kita dengan hidayah. Semoga Allah kabulkan doa kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini dan kita terus beramal dengan isi kandungan Al-Quran yang memberi impak yang sangat besar dalam diri, keluarga, organisasi dan negara. Semoga mesej Quran ini dapat disebarkan agar setiap insan memahami satu demi satu ayat Al-Quran dan peranan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Sehingga bertemu lagi dalam Quran Allah yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.